Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Terkini sahabat semua, sidang media bersama dengan Menteri berkaitan dengan perkembangan LCI yang suatu ketika dahulu hangat diperkatakan oleh seluruh rakyat Malaysia atas kerugian, penyelewengan dan kegagalan ya untuk kapal itu disiapkan. Jadi sahabat semua, hari ini dengan komitmen yang tinggi yang diberikan oleh Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini, kita boleh melihat ya segala usaha itu sedang digiat gandakan untuk ya menyiapkan kapal seperti mana yang dijadualkan sahabat-sahabat semua. Dijadualkan maksudnya bukan jadwal daripada tahun-tahun sebelum ini, tetapi selepas dijadualkan semula ya karena kegagalan ya menyiapkan kapal itu sebelum ini sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita dengar ya perkongsian daripada menteri ini. Jadi sahabat semua, arahkan mata dan telinga Anda ya untuk mendengar ya perkembangan berkaitan dengan isu LCS dan juga bantuan. Penggulungan saya tadi iaitu mengenai status pembinaan LCS, Literal Combat Ship, dan yang kedua ialah soal bantuan kerajaan kepada veteran. Mengenai pembinaan Literal Combat Ship, status kemajuan semasa, sebab projek ni menjadi perhatian dan tumpuan masyarakat dan juga orang ramai, members of the public daripada dulu, kerana kapal ni tak siap-siap. Jadi seperti kita sedia maklum, perancangan kerajaan ialah untuk membina 5 kapal LCS ni, dan sekarang ianya dibina oleh Lumut Naval Shipyard. Dulu di bawah Boston Naval Shipyard yang dipertanggungjawabkan kepada syarikat Boston. Tapi sekarang di bawah Lumut Naval Shipyard, ia telah diambil alih oleh Kementerian Kewangan. Dan status kemajuan semasa ialah pada Januari 2024. Ini dia ada 4 elemen penting dalam membina kapal ni. 1, reka bentuk. 2, pembinaan. 3, peralatan. Reka bentuk tu dibuat oleh Naval Dockyard, Naval Group Perancis. Pembinaan dibuat oleh Lumut Naval Shipyard. Peralatan akan dibekalkan oleh pelbagai syarikat lah, macam senjata, electrical distribution system, radar. Itu pelbagai syarikat. Jadi memang kena tempah untuk dibuat. Dan yang terakhir adalah ujian. So ada 4 komponen, dan kesemuanya setakat hari ini kita dah capai kemajuan 67.57%, dan ia kurang 1% daripada sasaran. Sasarannya ialah 68.77%. Tapi hari ini kita baru capai 67.57%. Maknanya ada kurang 1%, tetapi pihak syarikat Lumut Naval akan berusaha untuk pastikan kita dapat lakukan mitigasi menangani cabaran ini, dan dijangka dalam bulan Jun itu projek LCS dia kembali ke jadual sasarannya. Maknanya the delay of 1% will be back to normal by June 2024. Begitu. Dan mengikut perancangan, pada bulan November 2024, kemajuan kapal ni 85%. Bila kapal ni capai kemajuan 85%, maka dia akan melalui komponen yang keempat tadi, iaitu ujian yang akhir, iaitu the sea trial lah.
Harbour, dia panggil Harbour Acceptance Test dan juga Sea Acceptance Trial. Maknanya pada bulan November ni, walaupun kapal dah siap 85%, dia tak complete kerana dia belum melalui trial. Because trial itu adalah sebahagian daripada elemen yang 4. So kena faham. Ini soal bina kapal. Dan akan ambil masa 2 tahun untuk buat sea trial. 2 tahun. So atas sebab itulah kita kata bila semua ini dah dicapai dan dilakukan, maka kita jangka kapal pertama LCS itu ditauliahkan pada tahun 2026. Dan kapal-kapal yang lain pada akhir tahun 2024 ni, untuk LCS 2 pada tahun 2024 dia akan capai 78%, 78.17%. LCS 3 61.48%. LCS 4 53.40% dan LCS 5 44.11%. Maknanya for next year kapal-kapal LCS 2, 3, 4, 5 ni akan meningkatlah peratusan pembinaan dia. So maknanya kita akan dapat lihat bahawa pembinaan ini sedang berjalan sebagaimana yang kita rangka dan rancangkan. So itu mengenai kapal LCS. Mengenai veteran pula, saya suka nyatakan bahawa di bawah kerajaan Perikatan Perpaduan ni, kita meningkatkan peruntukan dengan jumlah yang berganda daripada apa yang pernah diberikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Dalam tahun 2021, Kerajaan Perikatan Nasional beri kepada veteran 105 million, 105.3 million tahun 2021 dan diturunkan kepada 92.3 million tahun 2022. Apabila Kerajaan Paduan ambil alih, peruntukan kepada Jabatan Hal Ehwal Veteran diberi sebanyak 118.4 juta tahun 2023, manakala untuk tahun ini dia dinaikkan kepada 279.2 juta, iaitu kenaikan 135%. Dan kalau untuk bantuan sara hidup tahun 2021, 2022 yang disalurkan berjumlah 58.6 juta kepada 16,582 penerima. Tapi untuk tahun ini peruntukannya telah meningkat 3 kali ganda kepada 174 juta kepada 50,000 penerima. Jadi ini usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan sedia ada bagi kita mengiktiraf peranan dan sumbangan veteran dan bagi kita menghargai peranan dan sumbangan veteran. Veteran yang bersara, sama ada dia pencen ataupun tidak, tetapi yang layak sebagai veteran, kalau kita bandingkan dengan mereka yang bekerja di perkhidmatan awam bila bersara, mereka yang bekerja di perkhidmatan awam bila bersara dapat pencen, dapat rawatan hospital, dapat wang apa? Hairat kematian. Tapi bagi veteran Angkatan Tentera dapat bantuan sara hidup, dapat bantuan persekolahan, dapat bantuan kemasukan ke IPT, dapat kemudahan perubatan, dapat bantuan kerosakan rumah bencana, dapat bantuan urusan pengebumian jenazah, dapat bantuan bina baru dan baik pulih rumah dan sebagainya. Kerana kalau kita tak lakukan ini, tak mungkin ramai yang berminat untuk menyertai Angkatan Tentera.
Jadi atas sebab itulah dia punya kemudahan itu didapati walaupun dia dah pencen. Walaupun dia dah bersara. Kalau tidak, tak ada orang nak jadi dan masuk angkatan tentera dan menjaga keselamatan negara. Jadi atas sebab itulah kerajaan telah meluluskan dan meningkatkan peruntukan, dan kerajaan telah menyediakan pelbagai kemudahan untuk mereka yang bersara daripada angkatan tentera. Jadi kita nak maklumkan ini supaya pertimbangan yang seadilnya diberikan kepada kerajaan bahawa banyak dilakukan oleh kerajaan untuk veteran-veteran ini. Okey. Ada nak tanya? Habis apa dan? Harbour test and sea trial test. Both. Together. That part is trial, so there are two components in trial of the ship. One is the harbour test, and the other one is the sea trial. Tadi you mentioned also masa you reply on Dewan, 22 hari tanggung design. That's the design part. Itu design 22 hari lewat. Kalau dulu, kalau kita lihat kepada laporan PAC, dia kata 88 hari. Because dia ambil design 22 hari. Kemudian equipment berapa hari. Kemudian pembinaan berapa hari. So dia kumpul semua, dia jadi 81. Padahal benda tu jalan serentak. Okay. 22 days for design, berapa hari? 50 hari untuk construction 56. But like I said, we are doing the mitigation. Kita nak pastikan by June, everything will be ikut jadual. Okay. Sorry, can I ask something else? It's on PLTN. PLTN, is it true that the pilot project will start this year? No. It's involving... No, we haven't finalized. Kita sedang masih berunding. There are two component of the latihan. Satu kenegaraan, satu lagi ketenteraan. The curriculum untuk kenegaraan akan dibincang bersama dengan pihak KPT. Sebab dalam tu ada elemen perpaduan dalam masyarakat dan sebagainya. Itu kita beri perhatian. Dan kemudian aspek-aspek ketenteraan memang akan dibuat oleh Kementerian Pertahanan. So kita masih lagi sedang berunding, tapi tak mungkin akan dibuat tahun ni, mungkin tahun depan. Terbaik sahabat semua, itu dia satu penjelasan yang baik ya daripada Menteri Pertahanan ya berkaitan dengan perkembangan LCS. Apa sebenarnya LCS ini sahabat semua? LCS ini adalah Littoral Combat Ship ya, yang membuatkan negara kita ya kecoh dengan berkaitan dengan pembinaan kapal LCS ini kerana tidak dapat dilaksanakan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini sahabat-sahabat semua. Jadi kita harapkan dengan komitmen, dengan apa yang mahu ya dilakukan untuk menyiapkan kapal ini, kita harapkan semuanya dapat berjalan lancar. Kerana kita percaya yang mendapat manfaatnya adalah negara kita itu sendiri, khususnya dari segi pertahanan. Jadi terima kasih sahabat semua kerana bersama. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.